Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat petang. Salam sejahtera. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Okey, baik. Rakan-rakan pendidik, sama ada di SK Kubur Panjang ataupun yang mengikuti video di channel Cikgu Resma ni, nak berkongsi sedikit lah menjelang bukanya sekolah untuk negeri-negeri yang beralih kuasa, insyaAllah pada Ahad ini bermula dengan kumpulan A. Okey, baik. Sebagaimana amalan kita ber-PDPR sebelum ini, sama ada melalui Telegram, melalui media sosial seperti WhatsApp dan juga Telegram, dan saya sendiri selaku guru juga menggunakan amalan ni untuk menyampaikan kandungan PDPR kepada murid-murid saya. Okey, saya menggunakan Telegram channel seperti terpapar ni lah. Okey, ini antara perkongsian terakhir saya untuk sesi PDPR sebelum anak-anak ni melangkah ke sekolah. Jadi namalah sesi akhir sebelum mereka melangkah ke sekolah kan. Nanti bila dah bergilir nanti kumpulan B tetap berada di rumah. Jadi platform ni kita masih menggunakan, cumanya bezanya kita tidak melapor dalam sistem SPDPR lah. Okey, apa yang saya nak kongsi ialah sesi terakhir pada 17 November yang lalu, hari Rabu, bersama murid-murid saya ni tahun 1. Okey, saya sampaikan konten ni lah, konten ini. Dan bila nak melangkah sekolah dan dah diberitahu oleh pihak sekolah bahawa terdapat satu manual untuk mengadakan pentaksiran secara standard. Jadi secara tak langsung saya pun minta anak murid saya ulang kaji jugalah. Jadi ulang kaji, kaedah ulang kaji tu kita biasanya baca buku nanti nak periksa. Okey, untuk memudahkan anak-anak, saya cuba satu kaedah seperti biasa, seperti amalan saya sebelum inilah. Saya kumpulkan bahan-bahan. Kita nak sampaikan bahan yang banyak. Kalau letak dalam channel Telegram ni akan meminta murid scroll up, scroll down lah. Kalau murid tahun 1 ni, ibu bapa dia terpaksa scroll up, scroll down sampai cikgu dulu ngajar PKP kita mula bulan berapa dulu, nak scroll ke atas, nak cari balik. Kalau yang tak ada kemahiran tu dia akan scroll up, scroll down lah. Tapi kalau yang ada kemahiran mungkin dia boleh cari sini. Jadi agak-agak susah lah kan dia nak cari, dia nak bantu anak-anak dia nak ulang kaji. Jadi apakah kaedah saya gunakan? Okey, kaedah yang saya gunakan untuk kali ini, untuk ulang kaji ni, saya buat satu laman. Okey, ni laman. Okey, ni konten saya pada hari terakhir tu lah. Saya mengajak sekejap, kemudian saya buat kelas live di YouTube dan juga Google Meet. Kemudian saya minta dalam kelas live YouTube tu, saya minta anak-anak saya cuba buka site yang saya sediakan untuk murid-murid ni ulang kaji lah ni. Okey, saya menggunakan Google Site untuk menghimpunkan latihan-latihan ni supaya mudah dicapai oleh anak-anak ni, dan secara tak langsung dia santai-santai lah boleh ulang kaji kan. Saya nak review yang ni lah, Okey, kita dengar sikit video pendek saya buat tu. Okey, baik anak-anak 1C dan 1G, cikgu dah pautkan latihan ulang kaji tadi. Okey, kalau kat telefon kamu nampak macam ni lah ni. Okey, ada 23 latihan ikut tajuk yang dah kamu belajar. Okey, kamu buatlah sikit-sikit nah. Yang geng kumpulan B pun buat sikit-sikit. Nanti cikgu akan cuba tambah latihan lain pula. Ni latihan lain worksheet. Okey, kalau kamu buka ni kan, buka tu dia akan keluar macam ni lah. Okey, kamu try jawab lah nah. Try jawab, lepas tu bila finish tu, bila dah dapat markah, kamu screenshot, hantar kat Telegram cikgu. Nah, sebab cikgu tak boleh nak semak markah di sini. Cikgu hanya boleh bagi sahaja. Live worksheet ni macam tu, dia tak ada tempat nak tengok
markah kamu. Hanya cikgu boleh create latihan saja. Okey. Okey, baik. Saya nak review dari mula lah. Dari mula buka browser Chrome. Saya gunakan window ni. Browser Chrome yang saya telah profilkan lah. Supaya mudah untuk ke Google Site tersebut. Saya bina site tersebut menggunakan ID Delima lah. ID Delima yang disediakan, yang semua cikgu KPM ada. Okey. Okey, saya buka browser ni. Kemudian dia bila kita buka ni dia auto kepada ni lah, pada page site. Nak ke ni, kita ambil guru, kemudian terus redirect ke site kita lah. Okay, macam mana kita nak ke Google Site tu? Banyak cara, ada beberapa cara. Okay, cara paling mudah bagi saya lah. Cara pertama, saya akan buka satu tab baru. Kemudian di sini adalah terpapar apps Google, tetapi tak ada Google Site. Kalau kita tengok apps ni pun tak terpapar lah. Okay, cara mudahnya di atas URL ni kita type Google Site ataupun site terus. Site lah, site site.google.com, sites.google.com. Okey, kemudian kita enter situ. Okay, Google akan bawa ke interface site lah. Interface site di belah kiri ni ada site, classic site, doc sheet, form. Okey, untuk kita integrate Google Site ni satu tapak di mana dia macam ala-ala blogspot lah. Tapi bagi saya agak mudah. Kalau kita buka akaun Gmail biasa, saya rasa fitur dia tak sama dengan yang Delima ni. Okey, tu cara pertama tadi saya tunjuk, cara pertama untuk ke Google Site. Cara kedua sebenarnya daripada menu guru ni, kita boleh buka menu aplikasi. Itu cara kedua lah, aplikasi. Kemudian kita ambil Google ni, Google. Okey, ni site yang di create oleh Delima KPM lah. Tak ada site dalam ni. Cumanya kita buka sama ada Google Drive ataupun foto pun boleh lah. Nampak Google Drive ni, Google Drive. Kita cari waffle yang 9 titik tu. Tu cara kedua lah. Katalah dah terbuka Gmail ke Google Drive ke, kita nampaklah waffle ni kan. Klik waffle ini, kemudian ada lambang sites warna biru ni. Warna biru nampak macam kertas lipat tepi ni. Okay, kita klik site, sama juga Google akan bawa ke Google Site macam tadi. Okey, sekiranya kita tak pernah buat apa-apa site, kosonglah di sini. Okey, di sini saya dah tersedia 3 site yang saya create sebelum ini. Sejak ada ID Delima lah, saya dah lama sebenarnya create page saya ni, page Cikgu Rosmawati ni saya dah create lebih kurang 2 tahun lebih lah. Cuma sejak PDPR ni adalah kesempatan untuk kata kelebek-kelebek kan, nak tambah page sana, page sini. Dia macam ala-ala blogspot lah. Okey, contoh saya nak review yang ulang kaji tadi. Dan kebiasaan saya setiap minggu pun bila mengadakan PDPR ikut subjek, saya akan sediakan satu sub page lah untuk anak-anak saya ni, anak-anak murid saya ni teroka apa bahan yang berkaitan dengan konten yang saya sampaikan pada hari tersebut. Okey, ni page utama. Inilah interface tempat kita bekerja lah untuk create site ni. Paparan cikgu lah ni. Okey, di sebelah atas ni tajuk, kita boleh namakan site kita ni. Tajuk besar saya buat nama sini lah. Okay, sekejap lagi saya terus ke subpage yang di mana saya letak ulang kaji tu ni. Dan kaedah dia samalah. Kita nak create ni, kita boleh main page, ni home page lah. Okay, kalau klik di sebelah logo saya ni, ada banyaklah subpage yang saya ni. Kalau murid-murid audience saya masuk ke site ni, dia akan nampak lah di sini. Kita boleh setting, ada butang setting di sini, navigation setting ni. Pun ni lambang gear ni pun kita boleh set di sini lah. Kalau klik butang setting, ada nak
macam mana nak bawa masuk brand image, nak tengok analytic. Okey, nak ubah mode site, mode top ke, dia punya subpage dia duduk di atas, menu dia duduk di atas. Macam tadi saya set letak di tepi. Okey, boleh terukar lah. Okay, saya nak tunjuk basic sahaja untuk create ni. Saya pun tak tahu semua, cuma nak review, nak berkongsi sedikit lah apa yang saya buat. Sementara masih fresh ni, kalau dah lama lupa, teringat nak kongsi terus. Okey, di sebelah kanan ni kita ada insert, kita ada page, kita ada theme. Okey, theme ni untuk pengguna Delima, kita boleh peribadikan. Kalau dulu tak ada ni, tak ada yang kita create ni, kita boleh custom. Kita boleh custom page, cuma ada hak bawah ni saja. Okey, fitur Google Site ni pun berubah dari semasa ke semasa lah. Tambahlah kita guna akaun Delima. Akaun Delima ni sebenarnya akaun dia panggil apa, enterprise lah. KPM bayar dah untuk cikgu-cikgu KPM untuk buat, untuk customize lah apa-apa konten tentang pembelajaran murid dalam ni. Jadi kita gunakanlah fitur Google Site ni. Ni salah satulah. Selain sebelum ni kita tahu Classroom kan, macam mana kita boleh letak bahan di Google Classroom. Tapi bagi saya Google Classroom ni nak kata payah sangat tak juga, cuma nak mula dia tu. Okay, bagi saya Google Site ni dia tak perlu murid, tak perlu login. Lepas tu dia boleh nampak tu bahan-bahan ni, kita boleh customize, kita boleh letak. Kita boleh letak lah ni. Banner ni pun kita boleh change image. Kita boleh upload image. Lepas tu kita boleh tukar tag dia, sama ada nak cover, nak large banner, nak banner ataupun nak title only. Okay, kita boleh buat lah ni. Poster ni kita boleh, saya buat melalui Canva. Kemudian kita upload masuklah dalam ni. Okey, tu ke page, subpage page, saya nak kongsi page ni. Di home page saya wujudkan bahagian-bahagian lah. Di tiga titik ni kita boleh add subpage. Okey, contoh saya nak turun kepada PDPR saya tadi. Okey, saya ada PDPC matematik ni. Kemudian saya wujudkan satu subpage PDPR matematik. Hal lain ni itulah banyak kan benda. Kadang teringat nak buat subpage. Oh tu dia punya subpage, maksud anak-anak kepada home page, main page tu lah. Okey, untuk PDPR saya wujudkan macam ni. Kemudian yang terakhir ni latihan ulang kaji. Okey, apa yang kita boleh buat dalam page, dalam Google Site ni? Okey, kita boleh insert lah di sini. Kalau nak create subpage tadi, saya create subpage di sini. Create subpage dia ada 3 titik. Bila kita lalu sini ada 3 titik ni, kita boleh create subpage lah. Contohlah, kita add subpage kan. Dia suruh bagi nama lah, dan dia akan wujud terus. Okey. Objektif saya buat satu site ni untuk mudah murid-murid saya capai lah, nak buat latihan dia terus macam video pendek saya tunjuk tadi kan. Okey, setakat ni saya ambil tajuk-tajuk, setiap tajuk dalam buku teks tu ambil satu latihan dalam live worksheet, saya copy ke sini. Okey, contohlah saya nak ambil satu latihan live worksheet lah, nak letak di sini. Okey, saya ada sini. Ni live worksheet saya lah, saya dah sign in. Okey, kita explore lah di sini. Contohnya saya nak ambil tambah mudah tahun 1, tambah tahun 1. Okey, kita nampak lah yang carian live worksheet ni. Kemudian contohlah kita nak ambil yang ni, kita nak masukkan dalam site tadi. Maksudnya sumber di luar Google Site, kita kumpul dalam Google Site. Okey, copy link ni pun tak ada masalah, sama login ataupun tak login, kita boleh cari je live worksheet ni. Okey, kemudian pergi kat balik kat Google Site tadi. Kemudian di bawah ni kita boleh, saya insert button supaya nampak ringkas lah sikit. Button ni duduk dalam insert di bawah ni. Okey, saya letak ni. Okey, kemudian tadi pautan tadi kita letak sini.
Kemudian kita nak nama apa? Contohlah saya letak sini latihan. Kita pun type lah tambah mudah, tambah. Okey, nampak button ni, kan? Okey. Kalau kita preview, kita boleh preview di sini. Preview dia nampak macam ni lah. Okey, kita boleh tengok sama ada view desktop macam ni. Ini view TV kot. Ini view desktop. Ini view telefon. Macam ni lah rupa dia. Okey. Bila ada perubahan, setiap ada perubahan, kita buat perubahan, kita kena publish dulu supaya murid nampak. Okey, kemudian publish. Okey, ni draft. Ni currently publish tadi. Currently publish tak ada 24 kan? Okey. Bila yang 24 tak ada, tambah yang ni. Okey, kita pun publish supaya murid boleh nampaklah kita punya ni. Kemudian kita akan share lah pautan ini. Share pautan ini kepada murid dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okey, yang ni tajuk ni saya boleh ubah di sini. Kalau saya nak ubah ni section colors ni, boleh style A. Kalau saya tu dia tak ada nampak ni lah. Saya nak nampak, nak ni sikit, ubahlah style. Boleh style 3 ataupun nak import image. Okey, itulah sebut sedikit tentang Google Site. Untuk kita mahir kena explore lah. Okey, kita boleh masukkan ni macam-macam, boleh masukkan dalam ni. Table of content, kita boleh setting divider, cloud search, kita boleh add YouTube video, setting kalender, embed Google Doc, slide, sheet, form. Okey, nampak di sini. Okey, baik, tadi saya tunjuk tadi apa ni, ulang kaji kan, ulang kaji. Okey, ni site ulang kaji. Lepas tu setiap kali saya PDPR, saya akan wujudkan page, subpage macam ni. Subpage, hari tu saya tak, dan saya selalunya wujudkan site ni selepas PDPR. Supaya murid yang tak join PDPR pada hari tersebut, saya nak kempen penyertaan yang ramai. Jadi saya mudahkan dengan mewujudkan subpage macam ni. Okay, bagi satu pautan ni dia terus boleh nampak lah. Okay, katalah saya nak wujudkan subpage PDPR 17 November. Saya tak buat lagi hari tu. Kalau dengan urusan lain saya tak buat lah. Cuma yang join Telegram tu dia nampak lah. Yang join kelas live saya, dia nampak lah. Okay, saya nak create subpage ni. Okay, jadinya saya create sini. Contoh add subpage. Kemudian saya bagi tajuk situ PDPR November. Okay, saya done di situ. Dia akan tunjuklah satu subpage PDPR. Okey, saya biasanya saya enter situ, dia akan keluar apa panggil? Subheading ya. Subheading. Iaitu matematik tahun 1. Matematik 1. Okey, saya tengahkan dia. Okey, kemudian saya nak isi konten. Kemudian saya akan buka Telegram lah. Buka Telegram. Sekejap lah. Okey. Saya pun buka daripada mula saya letak video pendek. Awal saya mengajar tu, sehari sebelum tu saya kempen supaya masuk kelas live lah. Okey, kelas live. Okey, biasanya saya akan letak objektif dulu di sini. Objektif apa ni? Objektif PDPR lah. Okey, sekejap saya nak cari lah. Ataupun sekejap lagi saya letak dulu lah. Okey, basic. Kalau saya buat page PDPR, saya akan letak ni, tarik drag ni. Okey, letak dia punya panggil layout. Layout. Saya letak layout di sini. Kemudian saya tak letak gambar dulu. Sini part segi ni, segi 4 ni tujuannya untuk kita ni bawa masuk benda ni. Bawa masuk, sama ada kita nak upload gambar, kita nak select image dalam Google, select image dalam atas talian, ataupun kita nak, kalau select image dia pergi ke mana? Tak biasa, saya biasanya upload image terus. Select image ni tak silap saya, kita nak ambil gambar dalam Google lah. Contohnya lah kan.
pula talian saya hari ni. Okey, layout tu kita boleh padam lah. Kita boleh padam sama kita nak ambil Google Photo, Google Drive, ataupun kita nak cari Google Image Search, ataupun gambar-gambar yang kita gunakan sebelum ni. Okey, biasanya saya letak objektif dulu. Jadi saya buang lah. Saya bakul sampahkan yang ni. Tinggal tajuk sahaja. Okey, saya letak situ. Objektif PDPR hari ini. Objektif hari ini. Hari SP nya apa? Okey, kemudian di bawah ni saya tarik satu lagi. Ataupun kalau nak guna layout yang macam tu, biasanya kadang saya guna layout dua baris ni lah. Okey, kemudian saya buang juga yang ni kadang tu. Buang. Saya buang yang ni. Ataupun tak mau buang, situ saya letak aktiviti PDPR hari ini. Aktiviti hari. Okey. Okey, kemudian saya bila habis aktiviti, saya nak pautkan video YouTube. Contohlah. Okay, saya ambil dari Telegram. Apa-apa yang ada dalam Telegram ni saya letak sini. Itulah saya nak ambil pautan kelas live saya ni. Copy link ni. Kemudian saya pun ambil YouTube. Okay, tambah sikit. Link tadi ialah link. Kita letak paste link tu. Kemudian search kan. Ambil saja situ. Dan dia akan dia masukkan ni. Jadi bila murid menonton, dia tak perlu ke YouTube. Dia boleh tonton dalam Google Site ni. Maksudnya nampaklah skrin kecil kat situ. Dia tak perlu keluar daripada Google Site. Okey, itulah ringkasannya lah. Okay, kita bagilah arahan dan seterusnya kita pun kumpul bahan-bahan, masukkan dalam ni. Dan bila macam tadi, bila kita nak minta murid search teroka kita punya site, terlebih dahulu publish dululah. Publish, kemudian barulah kita ambil copy publish site link ni. Okey. Ni kemudahan kalau kata kita nak collaborate dengan siapa-siapa untuk buat site ni, kita boleh lah. Contoh saya buat site panitia, macam contoh saya buat tadi. Ni site panitia RBT. Jadi kita boleh collaborate dengan user cikgu lain untuk customize site ni lah. Okey. Okey, saya rasa tu saja perkongsian seringkas saya berkaitan dengan ni. Okey, kalau kata kita salah IC ni, kita boleh undo. Ada butang undo last action ataupun redo last action. Okey. Kita nak padam satu-satu page pun boleh. Okey, di sini ada button delete. Hide from navigation, tak nampak lah sub page ni. Kemudian kita nak duplicate je site tu, kita nak edit layout yang sama. Boleh juga. Ataupun kita nak tukar sub page kepada home page, map home page. Okey, sedikit sebanyak lah. Okey, boleh teroka. Macam mana? Agak mudah lah kan. Kita nak menyampaikan konten yang fix kepada murid kita dengan cepat dan mudah. Tak perlu murid login satu-satu user untuk mencari bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan ni biasanya saya akan pautkan kuis, Google Form, quizzes, word wall ataupun apa-apa sajalah konten PDPR. Okey, semoga bermanfaat untuk anda semua. Sedikit sebanyak kongsian saya. Kok ada salah cakap, minta maaf lah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.